Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Okay, untuk topik kali ni kita akan cover sterilization. Okay, apa tu sterilization? Sterilization ni dia datang daripada word sterile. Okay, sterile ni apa? Sterile ni maksudnya kita nak menyah kuman. Kita nak bunuh kuman. Kita belajar topik nak membunuh kuman, nak pastikan barang yang kita undergo sterilization tu bebas kuman dan selamat untuk digunakan. Sterilization. Okay, what is definition of sterilization? Okay, sterilization is a process by means of which all forms of microbial life, which are bacteria, spores, fungi and virus, are completely destroyed. Itu masuk sterilization process. Nak menghapus, mematikan bakteria, kuman lah, spore, fungi dan virus. Kebiasaannya benda-benda macam ni. Okay, kita ke hospital kan, kita pakai orang bedah sana. Kalau orang bedah tu, dia pakai tools besi-besi semua tu kan. Benda-benda tu semua kena dalam keadaan bebas kuman. So dia sterile. Jadi sebelum dia nak pakai barang-barang tu, dia kena undergo proses sterilization. Okay, word sterile, completely freedom from or absence of all living microbes and other forms of life. Other meaning, a medical technique that intentionally leaves a person unable to reproduce. Maksud dia yang sterilization tu lain lah. Maksud dia sterilization yang kita belajar sekarang ni ialah yang ni lah, to eliminate bakteria dan sebagainya lah. Okay, basic principles of sterilization: to prevent spread of microbes, potential pathogens, essential to eliminate all forms of microbial life. Okay, prevent spread of microbes. Bila kita dah sterile, jadi potensi kuman yang ada dekat barang-barang tu akan tak ada lah. Jadi tak boleh merebak lah. Tu kena clear kan. Sebab benda-benda ni kena sterile supaya bakteria ke virus yang ada dekat bahan-bahan tools kita nak pakai untuk medical procedure ni taklah kena dekat orang yang patient tu. Patient dah lah sakit kan, nak operate. Lepas tu kita pakai pula tools yang ada bakteria macam itulah. Okay, there are two types of methods of sterilization, which are physically and chemically. Okay, for this topic, we will focus on physical sterilization. Okay, physical can be divided into three sections: heat, sterilization, filtration, and radiation. Okay, now we move with the first method, heat. It is a most rapid and best method of choice if the material able to withstand the required temperature. Maksud dia apa? Kalau awak nak dikata most rapid and best method kan, maksud dia kita bakar dengan bakar, dia akan cepatlah mematikan benda tu. Kita bakar ni, bakar pisau kan, kita bakar pisau nak potong apa kan, macam tu lah. Tapi dia kata method of choice if the material able to withstand the required temperature. Kalau awak bakar pisau, okey lah, besi, dia tahan panas lagi kan. Kalau awak bakar plastik, tak tahan. Jadi kalau plastik tak sesuai lah untuk gunakan pakai heat method. Tu maksud dia tu. Kalau kita tahu plastik tu mudah cair atau terbakar, jangan pakai. Kita bakar benda-benda yang tahan panas lah. Okay, time dependence. Okay, on the initial number of organism present, temperature used. Okay, maksud dia masa ni bergantung kepada, katakanlah banyak barang yang kita gunakan untuk sterilize contoh Lepas tu lagi banyak barang digunakan, kemungkinan banyaklah organism kat barang-barang tu, banyak bakteria kat barang-barang tu.
Jadi memerlukan masa yang lebih lama. Sama dengan temperature. Kalau temperature, bakteria tu boleh mati pada 110 Celsius, kita kena buat 120 Celsius. Macam tu. Kalau dikatakanlah dia 110 Celsius baru mati, tapi kita buat temperature tu 90 Celsius. Jadi tak gunalah kita buat sterilization tu. Jadi untuk heat ni dia bergantung juga kepada masa dan juga suhu, temperature. Okay, higher temperature, shorter time needed. Kill bacteria by coagulation of their proteins. Heat tu dia akan menyebabkan protein tu kat kulit. Kita matilah. Tapi apa yang paling penting you kena tahu. Okay, different types of bacteria show difference in heat sensibility. Maksud dia lain bakteria, lain dia punya kerintangan terhadap api tu, terhadap haba tu. Ada bakteria yang boleh tahan panas, maksudnya itu memerlukan haba ataupun heat yang lebih tinggi. Contoh dia spores and endopause ni. Okay, vegetative bacteria can be destroyed at lower temperature compared to spores. Ni vegetative bacteria. Okay, ni contoh lah. Anda sedari dia lah. Karakteristik vegetative cells and the spore, dia punya perbezaan dia. Okay, dry heat. Ni direct heat ni. Ni macam ni lah. Okay, preferred method of sterilizing glassware. Dry heat is applied in the following ways. Flaming. The material pass through the Bunsen burner ni. Ni namanya inoculation loop. Pakai dalam lab microbe nanti. So, bila ni sambungan ni plastik tau. Ini yang plastik. Plastik ni biasanya dia disposable, kita buang terus. Tapi ada juga yang pakai besi macam ni. Ni besi. Bila dah strik atas ni, bakteria atas ni, akan ada banyak bakteria sini kan. So, nak matikan dia, kita kena lalu dekat ni. Dekat Bunsen burner ni. Untuk matikan dia dalam beberapa saat gitu. Okay, red heat inoculating wire loops and needle are heated in Bunsen flame until red hot. Incineration, microorganism exposed to open flame. Hot air oven. Jenis-jenis lah. Jenis-jenis. Ini flaming. Flaming inilah. Red heat. Red heat ni macam ni. Red heat tak pasti macam mana. Tapi kalau flaming ni pakai Bunsen burner. Kalau incineration ni, dia tak pakai api macam ni. Dia pakai macam satu lubang macam ni. Dalam ni macam ada heating element. So, loop tu akan masuk kat sini. Dalam ni. Jadi akan panas, merah sama macam ni juga. Function dia sama juga. Cuma dia pakai alat yang berbeza. Okay, ni hot air oven ni kita ada kat lab. Biasanya ni untuk kita panaskan ataupun sterilkan ni lah. Apa nama glassware. Okay, most heat using water at 60 to 65 degree. Kill most vegetative organism, not fully sterilized. Useful mainly in pasteurization. Okay, water at 100 degrees Celsius. Used in emergency ward. Sterilized syringe, scissor and forceps. Some spores will survive. Dia saya kata tadi lah, dia depends kepada alat apa ataupun bakteria apa kita nak bunuh. Kalau macam ni 60 hingga 60 darjah Celsius, dia boleh bunuh vegetative organism sahaja and not fully sterilized. Macam ni pula 100%, 100 degrees Celsius 100% pula. Dia boleh sterilize syringe, scissor and forceps. Tapi spores ada yang boleh survive. Dia depends dekat type of organism yang kita nak bunuh tu. Okay, kalau yang ni pula, kita pakai apa nama ni? Steam more than 100 degree Celsius. Okay. Tadi kan kita pakai 60 ke 65 kan, yang first. Dan second 100 degree Celsius. Tapi yang ni more than 100 degree Celsius. Contoh kita pakai adalah Koch steamer macam ni lah. Okay, vertical metal cylinder with conical lid. Ni conical lid. Fitted with thermometer. Thermometer dalam ni lah. Nak tengok dia punya temperature. Has small opening for steam to escape.
atas ni. Used for dissipation of some large items. Kill all vegetative organism but not spores. Sama juga. Spores ni kena lebih lagi. Okay, ni pula high temperature sama juga moist heat. Tadi kan dia more than 100 degree Celsius kan. Ini lagi high temperature steam. Kita panggil autoclave lah. Autoclave ni tadi kat lab dia tunjuk hari tu. Steam under pressure most efficient, routinely used for most heat stable materials. Boiling point of water raised by increasing the pressure inside autoclave. Dia macam periuk tekanan. Ni periuk tekanan ni. Kalau nak masak ayam boleh lah ni, cepat masak 2 minit masak. Tapi function dia sama, dia nak cepat panas pakai steam. The boiling point of water raised by increasing the pressure inside autoclave. Ni pressure tinggi. Usual sterilization temperature is 121 degree Celsius at 50 minutes. Ni. Ini adalah default values lah untuk temperature dengan dia punya time dia untuk sterilization. Kita nak sterilkan apa-apa barang lah, glassware ke, syringe ke. Tapi kita tengok juga ada plastik, ada cair. Kebiasaannya benda-benda utensils yang macam besi, stainless steel ataupun glassware lah. Baru kita akan pakai autoclave ni untuk sterile. Sterilization tu untuk apa tadi? Kita nak pastikan barang-barang tu nyah kuman, bersih. Bukan sahaja bersih tapi dia nyah kuman, confirm nyah kuman. Tu kita pakai autoclave. Okay, ni beberapa jenis autoclave lah. So yang ni nanti ada nanti kita akan belajar pakai macam mana. Temperature ni kalau dia tengah sterilize kat sini tau. Kat sini dia akan selama 15 minit. 15 minit pada 121 degree Celsius kat sini. Ni dia increasing temperature. Kat sini dia akan decreasing temperature. Total of operation rasanya dalam sejam 30 minit macam tu lah. Okay, now we go to radiation. There's two group ini just information je tau. Kita tak buat yang pakai radiation. Biasa radiation ni ada dekat pusat darah negara. Dia nak radiate, dia nak sterilkan ataupun nak bunuh darah putih dalam blood pack yang kita derma tu. Ini just information sahaja. Ada dua jenis, non-ionizing dengan ionizing. Okay, untuk non-ionizing adalah infrared radiation. This is a low energy type, electromagnetic rays with wavelength longer than those of visible light. Kills microorganisms by oxidation as a result of heat generated. Form of hot air sterilization. Use the sterile syringe in short time. Sterilize at 190 degrees Celsius for 10 minutes. Okay, ni lah. Just information saja. Okay, UV light, ultraviolet light, electromagnetic radiation, induce chemical changes that alter structure of DNA and lead to dead cell. Used to sterilize surface in work areas. Gram-negative bacteria are more susceptible to UV radiation than gram-positive. Okay, untuk UV light ni kita ada pakai dekat lab. Terutama sekali kita dalam lab microbiology. Masa kita buat agar plate kan, plate agar tu yang bulat tadi tu kan, streaking tu, kita akan letak kat sini dan on UV macam ni, warna biru macam ni. Itu untuk cover UV ni lah. So function UV ni apa tadi? To induce chemical changes that alter structure of DNA and lead to dead cell. Basically dia punya prinsipal sama juga, nak bunuh organism yang tak diingini, bakteria lah. Okay. Ni gram negatif tadi, ni gram positif. Dia kata gram negatif tadi more susceptible kan, maksud dia senang mati kan. Sebab apa? Sebab dia punya peptidoglycan ni nipis. Kalau gram positif, peptidoglycan dia tebal. Okay, next is ionizing radiation. This radiation composed of particles that carry energy to remove electrons from atoms.
Hence, ionizing radiation can break the DNA sugar phosphate backbone. Dia akan putus ni lah. Putus, matilah. DNA rosak, matilah organism tu. Dia punya function lah. Tapi ni just information saja. Okay, penetrates non-living and living organism referred as cold sterilization. Cool. Tadi kita tengok tadi semua yang heat kan, semua based on heat, steam lah bagi semua. Used to sterilize heat sensitive medical supplies. So dia sekarang ni kita tak buat kat lab tau ni. Mungkin kat hospital mungkin ada, buat saya pun tak pernah encounter benda ni. Maksud dia kalau untuk ionizing radiation ni dia khas untuk sterilize heat sensitive. Maksudnya ada barang yang tak boleh kena panas, tapi kita perlu sterilizekan dia. So kita pakai ionizing radiation. Cathode rays and gamma rays, expensive and dangerous. Okay, sterilization control. Apa tu sterilization control? Okay, setiap benda kalau kita buat kat lab ataupun apa benda sahaja, untuk pastikan kita buat betul-betul lah. Benda tu bukan sekadar betul, benda tu working, benda tu berjaya. Tak kita short sendiri kan, berjaya, saya dah buat dah sterilization. Tapi sebenarnya kita buat control, sebenarnya benda tu tak berjaya pun, tak menjadi pun. So anything you buat dekat lab, termasuk sterilization ni, mesti kena ada control dia. Control ni fungsi dia untuk make sure that prosedur yang you buat tu berhasil, memang berjaya. Itulah bahasa mudahnya. Okay, quality control is essential to ensure that potentially infectious agents are destroyed. Tadi saya kata apa? Sterilization untuk apa? Untuk bunuh kuman kan, nyah kuman kan. So untuk quality control untuk sterilization ni, to ensure potentially infectious agents are destroyed. Itu yang paling penting. Kita punya tujuan utama buat sterilization ni. Quality control ni dia macam bagi indication kat kita bahawa dah berjaya bunuh benda tu. Macam itulah. There are number of ways in which the efficacy of autoclave may be tested. Efficacy ni maksud dia keboleh berjayaan lah autoclave tu. Autoclave yang tadi tu lah, autoclave yang macam saya kata tadi macam apa? Steamer tadi tu, apa tekanan tu kan. Kita boleh test dia berfungsi ataupun tak, berjaya ataupun tak. Itu maksud dia. Okay, ada beberapa method. Okay, ni Brown's tube. A small glass tube containing a red heat sensitive dye used as chemical indicator for sterilization ni. Okay, ini dulu ini dulu. The dye change color to green after a defined period of time at a certain temperature. Okay, bila dah benda ni Brown's tube ni, which is tak ada kat lab lah, tak pakai. Masa kita nak buat sterilization autoclave tu, yang period tekanan tu, kita dah letak barang semua tu, kita letak satu tube ni, satu ni. So dia warna merah. Jadi bila autoclave tu dah siap, prosedur tu dah siap, operation tu dah siap, kita buka, sepatutnya dia akan tukar warna hijau. Maksud dia autoclave tu berjaya. Tiba-tiba you all buka, panas tapi still warna merah. Maksudnya mungkin autoclave tu tak mencapai suhu yang optimum. Berapa suhu optimum tadi? 121 degree Celsius. Mungkin dia tak sampai, mungkin 100 ke. Tube ni memerlukan temperature 121 baru dia bertukar kepada warna hijau. Itu paling penting ada control ni. Ini salah satu control lah. Okay, kalau dia tukar hijau maksud dia berjaya lah autoclave tu. Kita boleh assume kita buat autoclave kat utensil, sebarang-barang glassware yang dalam autoclave tu dah ada nyah kuman. Macam tu. Okay, satu lagi, indicator tape is applied to articles being autoclave atau barang-barang lah. If the process has been satisfactory, dark brown stripes will appear across the tape. Pale brown stripes are suggestive of poor heat penetration and unsatisfactory sterilization process. These methods give an immediate indication of the success or otherwise of an autoclave run
but they are only suggestive of a successful sterilization. Okay, ni. So, satu lagi. Tadi kita pakai tube kan. Ni kita pakai macam masking tape tu. Beza masking tape ni dia ada ni line ni. Line ni. Okay. Bila dekat lab kita pakai yang ni lah. Kita pakai method ni lah. Pakai autoclave tape ni. Okay, bila kita nak autoclave anything, apa-apa sekalipun, kita mesti ambil piece ataupun sikit lah benda ni. Kita lekat dekat utensil ataupun barang-barang kita nak autoclave tu. Dia dah habis autoclave, supposed to be dia akan tukar colour macam ni. Exactly macam ni. Kalau dia complete brown macam ni, macam dekat arah hitam ni, maksud dia autoclave tu berjaya. Dan make sure kita pakai benda ni ada expiry date. Kita pakai benda yang tak expired lah. Barulah benda tu kita boleh verify as a control. Macam tu. Okay. Okay, last rasanya filtration. It's a physical sterilization, effective and reasonable economical, used to sterilize heat-sensitive fluid and air. Okay, tak ni. Fluids and air. Kalau filter takkan nak filter glassware, betul? So, fluids and air. Satu lagi adalah heat sensitive. Kalau autoclave tu, dia boleh buat pakai glassware, untuk glassware, fluids. Dia macam fleksibel sikit. Dia boleh macam-macam. Tapi dia pakai heat lah. Tapi kalau katakanlah benda tu heat sensitive dan adalah fluid, kita tak ada pilihan sama ada kita pakai tadi yang ionizing radiation ataupun physical filtration. Okay, filter with known pore size sufficiently small to hold back bacteria. Okay, filter macam yang penapis minum air kopi tu kan. Sama konsep dia macam tu. Kalau kita tahu saiz bakteria tu, saya kata saiz bakteria tu 2 mikron. 2 mikron. Kita tak nak bakteria tu dalam fluid tu. Kita nak kena pakai filter berapa mikron? 5 mikron ke? 1 mikron ke? Ataupun 10 mikron. Katalah bakteria ni 2 mikron. Kita nak pakai filter berapa untuk pastikan bakteria tak lepas tersangkut kat filter tu? 5 ke? 10 ke? 1 ke? 0.5? Jawapan dia mestilah yang lagi kecil daripada bakteria ni. Kita pakailah yang ni, lebih kecil saiz dia. So bakteria tu, ni filter kan. Bila filter lalu kat sini, filter tu akan tersangkut kat sini lah. So fluid ni akan clean lah. Clean from the bacteria. So kita kena tahu the smallest bacteria tu berapa bacteria size. Okay, itu kalau untuk fluids. Kalau untuk air, udara tak boleh pakai filter macam ni, macam yang baca kopi tu. Dia kena pakai HEPA filter. Kalau dekat Kowe kuku punya penapis udara tu, ada benda ni, HEPA filter ni. Tapi bukan medical grade lah. Kalau yang dekat lab, yang kita pakai laminar flow UV tadi tu, dia ada HEPA filter. Dia tapis even virus sekalipun. Okay, ni tapis air lah. Ni HEPA filter. Ni filter angin. Sama juga. Ni macam dekat motor, kereta semua ada dalam benda ni. Okay, itu sahaja. Terima kasih.